إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Wa yusannu tartibuhu. Wa yusannu dan disunatkan tartibuhu ay tartibul faid. Situ. Betul. Betul. Senyap ya. Tolak. Bertidur. Wa yusannu dan disunatkan tartibuhu akan tertibnya. Tertib mana? Al-faid, mana semayang yang luput. Dalam qada maka sunat didatangkan dengan cara tertib, iaitu disusunkan mengikut waktu. Kalau begitu fayaqdi as-subha, maka mengqada'lah ia seorang tadi ila as-subuh, qada akan subuh qabla az-zuhri, sebelum daripada sembahyang zuhur. Ya. Kalau dia qada zuhur dulu, lepas tu dia buat subuh pula, boleh tak? Hukum dia boleh, tapi tak dapat sunat. Sebab pada ibarat wa yusannu, mana disunatkan. Bila disunat maknanya kalau dia tak ikut tertib tak dapatlah sunat. Ya. Tapi qada tu tetap wajib. Dainullah ahaqqu an yuqdah. Hutang dengan Tuhan itu wajib dibayar. Dulu dia dah bahas panjang tajuk, mana nak dulukan, mana nak kemudiankan. Ya, kalau qada tu bertembung dengan yang qada secara dia tinggal tu ikut keadaan. Dia tinggal tu sengaja ke ataupun uzur. Kalau uzur lain hukum, kalau sengaja lain hukum kan. Dia dah bahas panjang tu. Di sini pula tertib pula. Yusannu tartibuhu, disunatkan tertibnya. Tertib akan faid, mana benda yang diluput, semayang diluput tu. Maka kalau kita fayaqdi as-subha qabla az-zuhri wa hakaza, dan mengqada'i seorang as-subha akan subuh qabla az-zuhri, sebelum daripada zuhur. Dia tinggal 5 waktu kan, habis solat subuh, lepas tu qada zuhur, kemudian asar, begitulah seterusnya. Kemudian wa taqdimuhu, dan mendahulukan, mentakdimkannya ala hadiratin, atas yang hadir, semayang yang hadir, la yukhafu fautuha, yang tak jakutkan luputnya. Contoh dia semayang zuhur ditinggal, dia tinggal dengan sengaja, maka wajib dia kena qada, dan dia kena dahulukan qada itu sebelum sembahyang asar. Ya, dia kena qada dulu zuhur yang ditinggalkan tadi, kemudian baru dia sembahyang fardu asar. Itu pun kait la yukhafu fautuha, yang tidak ditakutkan akan luput hadirah tu, sembahyang hadir. Kalau misalnya dia bangun asar, nak asar tadi tinggal 2 minit, dia yakin kalau sembahyang asar ngam-ngam je. Tapi kalau buat qada ni kan asar pula jadi qada. Ketiga tu kena buat asar dulu. Buat asar dulu, kemudian baru zuhur. Tapi kalau sekiranya panjang waktu tu, asar tu panjang lagi. Orang bang asar dia pun dah standby nak semayang. Maka ketiga tu masuk je asar, orang zahir dia terus semayang qada zuhur. Ya, dia kena semayang zuhur dulu. Kalau sekiranya dia tinggal tadi dengan maknanya bila uzrin, dengan tanpa uzur, wajib ditakdimkan. Tapi kalau ditinggalkan dengan uzur, dia tertidur zuhur tadi, ataupun dia terlupa, yang diingat makan ni, lupa semayang, lupa maka ketiga itu sunat bagi dia mendahulukan qada. So sunat didahulukan qada.
kemudian baru dia sembahyang asar. Nah, habis ini dia kait sini, kalau tidak la yuqafu fautuha, yang tidak ditakutkan luput al-hadirah. Sembahyang hadir mana? Asar tu. Kemudian dia kata in fata bi uzrin, wa in jika fata luput tadi bi uzrin, ditinggalkan tadi luput al-faid, sembahyang luput tu bi uzrin, dengan uzur. Uzur dalam sembahyang ada berapa? Dua itu. Pertama dia terlupa, yang kedua dia tertidur. Lain tak ada, dua itu. Ya. Wa in fata bi uzrin, kalau diluput bi uzrin dengan uzun. Kemudian wa in khasya fautu jama'ataha 'ala al-mu'tamad. Ya, inil ghayah ni. Maknanya jika luput dengan uzur inilah dikait atas tadi. Maknanya dia kena segerakan takdim tu sekiranya dia luput dengan fata bi uzrin, dengan uzur. Kemudian wa in khasyah, dan ditakut fautu jama'at, walaupun ditakut luput jamaah, maka dia kena dahulukan sembahyang yang qada tu. Alal mu'tamad, ya, di berjalan atas kaul mu'tamad. Yang uraian di situ. Jika seorang tertinggal salat kerana satu uzur, ya, maka dalam kewajipan mengqada ia disunatkan melakukan salat-salat, ya, tertinggal secara beratur, mana zuhur, asar, maghrib, isyak, itulah. Kemudian ia melakukan qada salat subuh sebelum zuhur dan seterusnya. Ya, kemudian zuhur, asar, seterusnya, itulah. Habis. Dan disunatkan mendahului qada sebelum salat yang berada. Yang berada mana? Yang ada tu. Kita misal tadi asar yang ada, bukan? Dia tinggal zuhur. Sunat bagi dia mendahulukan qada zuhur yang tinggal tadi. Ini pun kalau tidak khawatir kehabisan waktu. Kalau dia pergi qada zuhur tadi, asar pula jadi qada, tak boleh pula. Ya. Ini menurut pendapat yang muktamad, bahawa kesunatan mendahulukan qada dari salat ada itu tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjemaah. Ya, jadi dia sembahyang tadi qada dulu. Tiba-tiba sembahyang jemaah ni kan takut terluput, buat qada dulu. Itu maksudnya. Walaupun sekali tertinggal jemaah. Itu maksud wa in khasyah fauta jama'atiha. Ini alal mu'tamad. Habis. Kemudian wa in fata bila uzrin, kalau dia luput bila uzrin. Tadi uzrin kan? Uzur maknanya dia tertidur atau terlupa dua je. Yang ni tak. Dia bukan dia tar. Tahu tar? Orang azan dia tar ibadah kan. Itu maksud dia. Dengar azan ibadah. Itu maknanya tidak uzur. Dia sengaja, itu maksud dia. Itu wa in fata bila uzrin, bahawa dia luput sembahyang dengan tak ada uzur. Dengan azan dia tak ada sakit, tak ada apa, sengaja dia punya jahat hati dia tu keras. Kalau gitu fayajibu taqdimuhu alaiha, maka wajib ya takdimuhu oleh mendahulunya, ya, faid tu, hu kepada faid, mendahulunya faid. Ila asdar pada maf'ul. Mendahulunya mendahulu faid, ya alaiha alal hadirah, di atas makna yang hadirah. Apa hadirah itu? Asar. Ya, tadi zuhur dengan orang bang saja je, dia mendam sampai masuk asar, mana ditinggal dengan sengaja. Masuk je asar, wajib dia qada dengan segera. Wajib diqada dengan segera. Wajib takdimkan qada zuhur tadi, sebab ditinggal tu dengan sebab kesalahan dia, tak ada uzur. Alaiha alal hadirah, yang hadir apa sekarang? Asar. Jadi dia kena qada dulu. Ya, wajib dia qada. Yang tadi sunat. Ya, yang tadi sunat dia qada kalau sekiranya dia tinggal bukan kerana sengaja. Dia tinggal tu ada unsur syar'i, mana tertidur ataupun dia terlupa. Itu sunat ditakdimkan, didahulukan qada sebelum daripada sembahyang asar yang masuk tu. Tapi kalau ditinggal tadi dengan sengaja, jawab dia wajib qada satu, wajib segera satu. Ya, dia ada dua kewajipan tu. Kalau ditinggal sengaja, tinggal malas dia, maka masuk waktu lain dia ada dua wajib. Satu wajib qada, satu wajib segera.
Kalau sebaliknya ditinggal tadi tanpa uzur, bukan uzur dengan uzur dia tertidur, maka wajib qada, sunat segera. Ya, sunat segera. Itu pun kait kalau sekiranya tak jadi apa? Tak jadi sembahyang hadirah jadi qada ulangan. Kalau sepit waktu kena sembahyang tu dululah. Habis tu. Wa amma iza khafa fautal hadirah. Wa amma dan ada pun in iza khafa, jika takut ia seorang tadi fautal hadira, akan luput semayang yang hadir. Dalam misal zuhur dengan asar ni, yang hadir ni apa? Asar. Dia luput tadi zuhur. Kalau dia takut luput makna semayang asar pula, dia duduk qada zuhur, asar pula terbang kan, dengan bau dah tinggal sikit lagi dalam matahari nak terbenam dah tu. Kalau dia semayang zuhur ni kan rasa-rasa habis sekarang. Ya, tu. Maka taswir di mana? Bi an yaqa'a ba'duha. Ya, dengan bawa jatuhlah ba'duha ba'dal hadirah, setengah daripada semayang hadirah. Apa semayang hadirah tadi? Asar. Ya, kalau dia semayang maknanya qada zuhur ni, maka jawab dia dapat separuh saja semayang asar ni sekarang. Jawab dia tengah semayang asar 2 rakaat, orang dah bang maghrib. Kalau itu hukum dia. Wa in qalla, dan kalau sedikit sekali pun. Ya. Maknanya hukum dia tadi sikit je. Misalnya dia tayat akhir, orang dah bang maghrib misalnya dia. Maka lagi tu ya kharijal waktu, pada keluar waktu, maka payalzamu al-bad'u biha. Ya. Maka wajib dia al-bad'u, mulakan apa? Yang ada dululah. Mana dia kena sembahyang asar dahulu. Ya. Dan kejauhan ni yang ni pula jadi qada pula kan. Jadi double qada. Tengok terjemah dia. Adapun jika dia khawatir kehabisan waktu untuk salat adha, mana asar tadi, sehingga ya sepotong atau sedikit, walaupun sedikit, ya, daripada salat adha mana asar tu akan terjadi di luar waktu. Maknanya apa jadi luar waktu? Sikit lagi di tengah tayat akhir misalnya, tiba-tiba dah azan maghrib, mana sikit dah tak habis, maka dia harus mendahulukan salat adha. Harus mana wajib disembahyang qada dulu. Fayalzamu ay fayajibu alaihi, wajib atas dia al-bad'u, mulakan biha bil hadirah. Dia kena mulakan dengan apa? Dengan hadirah. Maknanya kena wajib sembahyang asar dahulu. Itu tafsir dia. Habis. Kemudian wajibu taqdimu ma fatah bi ghairi uzrin ala ma fatah bi uzrin wa in faqidat tartibu. Ini satu masalah lain pula. Ini bertembung dua. Dia ada tinggalkan semayang dua bentuk, satu sengaja, satu tak sengaja. Jadi ya, satu ditinggal sengaja, orang bang ni buat dak ya. Yang ni pula dia tinggal tak sengaja, makna dia tertidur. Jadi bertimbung dua, mana nak takdim. Maka dia kata wajibu, wajiblah takdimu, oleh mendahulukan ma barang fatah yang luput bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur. Contohnya subuh dia tinggal tadi dengan uzur, dia tertidur. Zuhur dia tertinggal juga, tak semayang juga, tapi dengan tak ada uzur. Dengan tak ada uzur. Bermakna apa? Dia tak ada uzur tadi, saja dengan orang bang dia tak semayang, dia main leka. Masuk asar. Bila masuk asar, kalau tertib, bermakna dia kena dulukan subuh. Kalau sunat tertib, mana subuh dia tinggal, asar dan zuhur pun ditinggal kan. Jadi dia kena qada zuhur subuh dulu. Sebab tadi dia kata apa? Wa yusannu tartibuha. Sunat dia tertib. Ya, yang faid, yang luput. Tapi sekarang masalah bertindih satu sebab lain. Yang zuhur, yang subuh tadi dia tinggal tidak berdosa sebab dia tertidur, bukan sengaja. Tapi yang zuhur ni berdosa sebab dia sengaja. Kalau nisbah tertib, kena dulu subuh dulu. Sekarang kalau nisbah kepada kesalahan, maknanya kena nisbah zuhur kena buat dulu. Zuhur dia kena qada dulu, kemudian baru pergi subuh, terbalik. Sebab apa? Sebab sini dia kata wajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin. Maka wajib dia mendahulukan barang yang luput dengan tak ada uzur. Tak ada uzur mana jahat dia jelah, salah dia je, berdosa maknanya. Ya, ala ma fata bi uzrin, atau barang yang luput dengan uzur. Subuh tadi luput dia dengan uzur, memang bukan sengaja, dia tertidur, bukan?
Kemudian wa in faqidat tertib, walaupun luput tertib. Sini. Oh, banyak masalah fiqh anda ni. Kena ingat tu. Boleh ingat? Dia tua-tua ni banyak nak ingat. Jadi mula-mula dia susun apa? Secara umum. Bila qada banyak, maka susun dia ikut subuh, zuhur, asar kan, dan seterusnya. Tapi sini masalah berlaku lain pula. Ya, maknanya tertib terpaksa dibelakangkan apabila bertembung dengan masalah luput dua cara. Satu luput dengan sengaja, dengan satu luput dengan tidak sengaja. Mana luput yang dimaaf dengan luput yang tak dimaaf. Maka di sini luput dimaaf mana? Subuh sebab dia tertidur. Ya, dia tak berdosa sebab dia tertidur. Zuhur pula dia terluput dengan berdosa sebab dia sengaja. Ketiga itu wajib didahulukan qada zuhur dulu. Ya, masuk je asar dia kena qada zuhur dulu. Lepas tu baru dia qada subuh. Baru dia sembahyang asar. Macam tu maknanya. Habis. Itu terjemahan dia. Wajib mendahulukan qada salat yang tertinggal tanpa uzur. Bermakna meninggal dia secara berdosa. Sebab tanpa uzur, kita ada uzur sengaja tinggal, tu berdosa. Tu. Atas qada salat yang tertinggal sebab suatu uzur. Bila uzur dia tak berdosa. Ya. Lepas tu disunatkan segera saja. Walaupun menyebabkan tidak tertib waktunya. Pada asal tadi disunatkan tertib susunan, tapi sini dah berlaku terbalik, kena buat zuhur dulu, qada, kemudian baru subuh. Maka di sini dia kena terbalikkan. Sebab apa? Meraihkan wajib. Sebab qada zuhur adalah wajib segera, sebab dia meninggalkan dengan sengaja, dengan jahat nafsu dia. Dia tak sembahyang zuhur. Ya, habis. Sebab apa jadi gitu? Sebab li'annahu sunnatun wal bad'u wajibun. Ya, kerana tertib itu sunat. Li'annahu tertib tu, ya, sunnatun ila sunat. Ada pun sedangkan bersegera adalah wajib. Wal bad'u wajibun. Ya, maka dia menyegerakan makna mengerjakan sembahyang yang tinggal dengan tak sengaja tadi. Dengan sengaja itu adalah wajib. Jadi bila wajib dengan sunat bertembung, kena dahulukan yang wajib dahulu. Itu dia panggil fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Mesti wajib didahulukan, kemudian baru sunat. Habis. Kemudian wa yundabu ta'khirur rawatib anil fawaid bi uzrin wa yajibu ta'khiruha anil fawaid bi ghairi uzrin. Wa yundabu, dan disunatkan pula ta'khirur rawatib, takhirkan rawatib, sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Ya, sunat dia apa? Takhirkan anil fawaid, dengan daripada sembahyang yang luput, bi uzrin, dengan uzur. Yang ada susunan dia tadi. Kalau luput tanpa uzur, mana memang dosa jahat dia kena duduk atas dulu, kena qada dulu. Kemudian baru qada sembahyang yang luput dengan uzur. Sekarang sembahyang luput dengan uzur bertembung dengan rawatib qabliyah. Mana nampak dulu? Kena buat sembahyang wajib yang qada dengan tanpa uzur tadi. Itu kaedah dia. Kemudian baru dia buat rawatib. Itu hukum dia apa? Hukum dia apa? Sunat lah tuan-tuan. Yundabu. Tengok ibarat tu, jangan lupa tengok. Tuan guru saya Sidi Abdul Rashid dia pesan, kau baca kitab tengok ibarat tu. Apa ibarat tu? Yundab. Bila yundabu mana sunat. Dia tak berkata wajib. Jaga tu wa yusannu, disunatkan. Wa yundabu pun makna disunatkan. Mana disunatkan takhir rawatib. Mana kalau bertembung rawatib dengan faid bi uzrin. Semayang subuh tadi dia tinggal, tapi tinggal dia bi uzrin, dengan uzur. Apa uzur dia? Dua. Dia tertidur atau dia terlupa misalnya. Dia tertidurlah subuh, dia tertidur bangun pukul 9 misalnya dia. Sekarang masuk zuhur, dia nak semayang sunat rawatib qabliyah zuhur dulu ke, ataupun dia qada subuh dulu? Sunat dia qada subuh dulu. Sebab apa sunat tak wajib? Sebab dia tinggal dengan uzur. Tinggal dengan tidak salah, tempat tertidur. Kalau dia tinggal dengan tar tidur tu tak boleh. Jadi dengan azan dia tar tidur lagi. Itu wajib tu, kena semayang. Bangun dia sadarkan tegur, jangan masuk zuhur lagi tu.
Ya, yang masuk zuhur lagi dia bersadar pukul 10 kan, pukul 10 tu qada tu. Kalau dia tak qada dosa jalan. Tapi takdir dia bangun tadi orang azan zuhur. Bila bangun azan zuhur, mana sekarang mana dia nak dulukan? Wajib didahulukan qada subuh daripada rawatib. Ya. Tu maksud dia. Hatta kalau bertembung dengan qada yang lain tadi kena dulukannya apa? Yang dengan tanpa uzur. Sebab di tanpa uzur mana satu kesalahan, satu dosa, maka dia kena selesaikan tu dulu. Yang sini tidak, maknanya rawatib dengan sembahyang yang ditinggal fardu subuh tadi tapi dengan uzur, maknanya tak berdosa. Maka sunat disegera. Maka sini bertembung rawatib kena dahulukan qada. Dahulukan sunat qada subuh dulu, habis. Kunan wa yajibu ta'khiruha anil fawaid bi ghairi uzrin. Wa yajibu dan wajib ta'khiruha, mentakhirkan. Tadi dikata sunat kan, sunat kita takhirkan rawatib qabliyah ba'diyah bila bertembung dengan semayang subuh yang luput dengan uzur. Yang sini pula sebalik, semayang subuh luput tanpa uzur, maka sini wajib ditakhirkan anil fawaid. Anil fawaid daripada semayang yang luput bighairi uzrin, dengan tanpa uzur. Manakala bertembung dengan semayang subuh tadi ditinggal dengan tanpa uzur saja ditinggal, maka tak boleh buat rawatib, wajib kita dahulukan qada subuh dulu. Ada maksud dia. Faham? Okey. Clear. Ini PK-nya macam ni. Habis tu. Kemudian tambihun, satu peringatan. Manfaatah, barang siapa yang luput, ya, man mata, barang siapa yang mati. Ya, siapa yang mati meninggal dia akan dunia. Ya, wa alaihi salatun, dan atas dia salatun, ada semayang salatu fardin, semayang fardu. Ban zuhur tak buat, asar tak buat, ya, nak masuk subuh, nak masuk maghrib, pum langkau kita mati kawan tu. Dia tak sempat qada semayang tadi, misalan dia. Mana dia mati, tak sempat qada sembahyang. Kemudian lam tuqda, tidak diqada semayang tadi tu. Walam, ya, tufda anhu, dan tidak dibayar fidyah, atau tak dibayar fidyah daripadanya. Ya, tengok dia kata, barang siapa meninggal dunia dan masih meninggalkan salat fardu, ya, ditinggalkan semayang fardu, tidaklah wajib qada atau dibayar fidyahnya. Ya, tidak diqada, kemudian walam, dan tidak dibayar fidyahnya. Dalam pendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Ibadi daripada Asy-Syafi'i, bahawa sesungguhnya salat itu harus diqada, mana wajib diqada. Dan oleh orang lain, tengok sini kata, wa fi qaulin, dan satu perkaul, inna tuf'alu anhu awsa biha amla. Satu kaul dia kata innaha, sungguhnya salat yang ditinggal tu tuf'alu anhu, mana dibuat anhu ibadalah anhu, ganti daripada dia, mana orang lain boleh semayang kan. Ada pendapat ni? Ya, kalau puasa ada kan, man mata fa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa mati kemudian alaihi siyam, dia tinggal puasa, dia tinggal puasa sebulan, yang wajib qada dia tak qada, tak sempat qada, dia pun mati, maka sama anhu waliyuhu, boleh puasa daripada ganti, wali dia boleh gantikan. Ya, dia ada anak 30 orang kan, anak dia pakat berganti, hari ni kita buat puasa untuk bapak seorang-seorang, genap 30 orang sekali round. Kita buat buka berjamaah, boleh lah, boleh. Maka sini kias itu. Bila semayang tak ada nas tu, zahir ni, dalam puasa dia. Sama ada ausa diwasiat biha amla. Dia kata, bapak ni ada tinggal ni semayang ni 10 waktu ni, kalau bapak meninggal, yang kau tolonglah semayang katok kan. Itu wasiat. Aula amla atau tidak, dia tak ada wasiat apa-apa. Agak boleh, kata Ibadi. Kemudian hakahu al-Ibadiyu an-Syafi'i li khabarin fihi, dia kata kena ada khabar pada hadis padanya.
Wa fa'ala bi as-subki an ba'din, an ba'din setengah daripada dia. Jadi maknanya dalam bab ni ada yang membuat dia qadakan ataupun dia bayar fidyah. Ya, ada orang tu buat tak? Ya, yang tolak emas tu tolak tarik tu kat tali aja. Ha? Ada kan? Ni dia pakai tali suki mendapat. Ya, dia tolak emas dia tarik ulur balik. Kalau dia tolak dia buat lari bangun. Dia tolak alhamdulillah bongkar lagi. Dia kejar kita ramai-ramai tu. Ya, dia tolak bersima tolak balik. Dia tolak balik ya. Dia ada kaul, tapi kaul tak kuatlah. Tapi beramal dia wafa'ana bi as-subki. Allah. Dan beramal dengan dia as-subki dalam mengqada salat sebagai dan juga aqaribihi aqaribi dan aqarib kerabat dia tadi. Dia buat benda tu. Allah. Kemudian dia kata sini wa yu'maru ay mumayyizun wa yu'maru ay zu sabiyan, ya, siban au zakaran au unsa, ya, mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu, ya, wa yas tabihu, ya, wahdah ay yajibu ala kulli man min abawaihi wa in ala sumal wasi wa ala malik ar-raqiq ay ya'mura biha bisalah, ya, wa law qada'an wa bi jami'i syurutiha. Kemudian wa yu'maru zu siban zakaran au unsa ila akhir wa ba'lam.